أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون takbir, tahmid dan tahlil dan kasa dan seluruh dunia diucapkan oleh lidah-lidah fasih penuh keimanan dan keesafan warna dan muka kaum muslimin di mana saja berada, penuh kegembiraan dan kebahagiaan semua itu sebagai melukis dan merupakan dan pertanyaan dan pernyataan syukur di atas kejayaan dan kecemerlang di dalam melakukan ibadat puasa dan menghidupkan Ramadan. Kita bersyukur kerana pada hari ini kita telah mencapai kemenangan besar. Kemenangan yang paling besar adalah kemenangan menundukkan hawa nafsu sehingga nafsu tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu jihad dan satu perjuangan yang paling besar. Dan pagi ini setiap yang beriman merayakan Idul Fitri yang dinantikan kehadirannya. Kita telah kembali kepada fitrah, yaitu kesucian dan kemurnian. Kembali kepada Allah, kesucian yang paling kita perolehi dengan susah payah hendak kita pertahan sampai ke hujung hayat. Dengan meningkat keimanan dan takwa, makin banyak kita beribadat kepada Allah, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita benar-benar memahami untuk apa kita dijadikan oleh Allah, maka kita akan semakin tunduk patuh dan melakukan semua seluruhan Allah tanpa mengira berat atau ringan. Ketaatan kita kepada Allah akan menjadi kita orang yang baik dan jujur, pemimpin-pemimpin yang tahu tujuan, dan matlamat puasa akan menjadi kita seorang pimpin yang ikhlas dan amanah. Andai ibu bapa tahu matlamat puasa, mesti dia akan menjadi ibu bapa yang mendidik anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Kalau suami dan isteri dapat merasa kesan berpuasa, pasti sekali kedua-duanya menjadi isteri setia dan suami yang bertanggungjawab. Sedang Jumaat, sedang hari, sedang hadirin yang berhormati sekalian, pada hari ini setiap orang akan menjadi insan terbaik kalau takwa tertanam dalam hati dan kehidupan. Kebaikan dan keredaan Allah menjadi agenda dalam hidupannya. Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang menipu, tidak ada pula yang melawan perintah Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kejayaan terbesar akan dapat dari
seandainya kita benar-benar mentaati Allah dan Rasul. Allahu Akbar walillahil hamd. Puasa Ramadan yang baru kita jalani membentuk setiap diri umat Islam. Apa arti Ramadan? Ramadan makna katanya membakarkan kita, menghanguskan kita. Siapa dia yang dapat menganguh yang kuat daripada Ramadan, bermakna dosa dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu dengan makna syiddatul hararah, yakni sangat-sangat kuat panas di dalam hidupan, di dalam puasanya, di dalam berpuasa sebulan ini kita sangat-sangat panas, dan panas itulah arti kata Allah Subhanahu wa taala menganguhkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Pada Ramadan yang telah lalu, sudahkah kita baca Al-Quran? Adakah kita qiyamul lail? Adakah kita tarawih dengan sempurna? Dengan tarawih kita, adakah menjalankan kita di dalam hidupan kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini adakah kita dapat mengubahkan diri kita daripada seorang yang tidak baik kepada baik, daripada seorang yang tidak mau comel pada comel, seorang yang tidak pernah berjemaah kita dapat berjemaah, dan seorang yang tidak baca Quran kita dapat baca Quran di dalam tahun ini. Sedang saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang baru kita jalan membentuk setiap diri umat Islam memiliki kemampuan untuk mengendali hawa nafsu dan dapat pula menggosok rohani, menjadi suci dan bersih. Puasa yang benar berkesan akan menaikkan iman dan takwa kepada Allah, sekaligus akan menjadi orang tersebut benar berpegang teguh pada ajaran dan perintah Tuhan yang merupakan syarat utama untuk memasuk ke dalam syurga kepunyaan Allah Ta'ala. Dan syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cadai bagi orang-orang yang berpuasa, nama pitunya nama Babur Raihan. Sedang Jumaat, sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cedek kemudian cedek puasa baginda, cedek syurga bagi orang-orang yang berpuasa, ialah syurga yang nama Babur Raihan. Dan pula bagi orang semaya, Allah Ta'ala cedek puasa Babul Musallin, puasa bagi orang yang takwa kepada Allah. Allah Ta'ala cedekkan puasa yang bernama Babul Muttaqin. Ini sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita puasa pada tahun ini, atapak gapo mengubahkan kita pada tahun ini dah. Akhirnya mulai kita sudah melaku kedak, Quran kita sudah menjadikan kita sebagai istiqamah kedak, ataupun jemaah kita kalau kita seorang dah di dalam bulan Ramadan yang telah lalu beberapa kemarin ataupun kemarin dulu ni, kalau kita tak ada jemaah kita sangat rugi, kalau kita tak ada tarawih kita yang sangat rugi, kalau kita tak ada baca Quran kita lah yang sangat rugi, kerana masa tidak menunggu-nunggukan kita. Yang ringan sanggup dijinjingkan, yang berat sanggup dipikul menati jalan lurus menuju keredaan Allah, akan diperolehi hanya dengan melaksanakan perintah ibadat dan amal saleh dengan ikhlas dan jujur sesuai dengan ikrar yang kita ucap dalam doa iftitah. Setiap kali kita salat, kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadatku, hidupan aku dan mati aku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada macam nafsu yang sering menjerumuskan manusia menuju kehancuran, sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Yang bermaksud, yang paling aku takut ke atas kamu adalah nafsu dari dorongan perut, dorongan nafsu seks, dan nafsu yang menyesatkan. Perkara yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah nafsu yang ada di dalam kita yang tidak kita terasa bahaya. Padahal itulah paling bahaya. Dorongan nafsu akan menjadi manusia lebih buas daripada binatang. Nafsu akan membuat seseorang menjadi ragus dan buah lalai pula pada kehidupan akhirat. Cita-cita hanya satu, iaitu kesenangan dan kebahagiaan dunia semata. Ada sekelitir manusia yang telah terjumus dalam lebah
kerusakan maksiat dan dosa kerana mengikut hawa nafsu perutnya sehingga menjadi hamba kepada perutnya sendiri, maka dia pula berusaha apa saja untuk mendapat wan dan harta walaupun itu wan haram. Golongan ini adalah orang yang paling buruk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga menjadi hamba nafsu lagi pula sehingga sanggup berzina walaupun dia tahu bahawa zina itu adalah antara senarai dosa besar yang ketika dari 73 dosa besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zahara az-zina war-riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Jika zina dan riba telah tersebar di kampung-kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalal diri mereka dengan azab Allah. Sedang yang dihormati sekalian daripada para hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, kemudian kita suluh kepada dunia yang terakhir ini. Nabi kata tidak berlakukan hari kiamat, melainkan berlaku 3 perkara yang zuhir di muka bumi ini. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata apabila berlaku 3 perkara ni akan berlaku di dalam dunia, maka di dunia ini tak lama nak kiamat. Yang pertama sekali berlaku orang panggil gapo dia saudara-saudari, berlaku masalah orang panggil suka tempat-tempat muzik, tempat-tempat yang relax, tempat gapo ni. Ini salah satu Nabi kata tidak berlakukan kiamat, melainkan berlakukan 3 perkara di dalam dunia ini. Yang pertama, suka pesing duk relax. Duk kedai relax, pakak suka di kedai relax, pakak minum air di situ kedai relax. Ini salah satu daripada nak berlakukan kiamat tak berapa lama. Yang kedua, nak berlaku kiamat tak lama lagi ialah apabila timbulkan di dunia ini ialah orang yang suka benar-benar mabuk. Suka kepada benda mabuk, suka kepada benda kaya, suka kepada arak, suka kepada minum-minum benda keras. Ini dalil Nabi kata tak lama dah di situ, tak lama dah masa itu nak berlakukan hari kiamat. Yang ketiga, berlaku zuhirkan berzina saat itu di rata tepat. Berlaku zina saat itu di rata tepat. Nah, kita tengok daripada majlis kita, majlis jalan ni buat kaji dalam jalan saja. Dalam jalan saja ni anak tak ada 400 orang, 300 orang. Dalam setahun. Ini anak cucu siapa? Ini daripada siapa? Nah, sedang saudara-saudari yang dirahmati sekalian, para hadirin hadirat pada sekarang lah ni dah. Demo buat kaji dalam jalan saja berlakukan berzina, tidak ada orang panggil anak luar nikah ni 200-300. 200-300 orang. 3. Yang keempat Nabi kata tak berlakukan kiamat, malaikatnya anak saat itu deraka kepada ibu bapa, dan anak itu boleh telunjuk kepada bapa dan kepada ibu. Di sekarang lah ni kita nampak dah. Nampak kan? Nampak kata sekarang learning benih anak daripada ayah, benih anak daripada bapa, dan pula anak akan jadi terunjuk bagi anak. Mak, ibu, ayah akan jadi terunjuk bagi anak. Sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka benda-benda hak Nabi royak ni, benda ni sudah berlaku. Yang pertama sukanya relax, yang kedua suka benda mabuk, yang ketiga suka pada berzina, yang keempat suka orang panggil deraka kepada ibu bapa masing-masing. Kemudian benda ni sudah berlaku. Zina lah ni orang panggil bining berkahwin susah, tapi nak berzina tak payah. Ada duit 500 kau boleh halu telefon, boleh kecek dengan para puan, anak pegang harga yang murah, kita nak harga 1,500 kau, ataupun kita nak harga 2,000 kau, ataupun kita nak harga 3,000, cuba telefon tengok. Di hari ini ada satu kedai, apabila kita pergi isak yurak, tak usah lihatlah kedai di mana-mana. Hari ni kita nak tengok juga di dalam telefon kita apa benda ada berlaku di dalam dunia sekarang. Apabila kalau kita nak kepada satu para puan, nak kata zina mudah, tapi berkahwin ini ialah payah. Nak berkahwin payah, nak berkahwin susah, kena belanja, kena panggil tok imam, kena panggil tok khatib, kena panggil saksi, pada habis ahli kampung, nak boleh nikah seorang-seorang. Tapi nak berzina ada duit 500, telefon, royak tak jumpa di mana, di hotel mana, di rongrang mana. Ni nak royak tak benda yang Nabi royak tak akan berlaku hari kiamat, melainkan berlaku 4-5 perkara ni dalam dunia. Mu boleh jaga-jaga kata akhir sangat dah.
akhir sangat pas kita tunggu gapo sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita duk tunggu apa lagi? Hari ini masa dah ada lagi untuk kita boleh mikir, untuk kita boleh bertaubat, untuk kita boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Subhanahu wa taala firman kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hendak segeralah oleh kamu kepada keampunan Allah dan kepada syurga Allah, arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dicadangkan syurga ni bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Sedang jemaah dan sedang yang hadirin yang hadirat yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari ini kita jadi apa? Jadi lagi amalan kita untuk nak mati. Jadi lagi amalan kita untuk kita nak bekal lepas pada mati. Jadi lagi amalan kita untuk nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi Quran kita, jadi lagi masalah kenal. Semua daripada amalan. Tapi benda Nabi royak semua berlaku dah. Relax berlaku dah. Suka pada benda mabuk berlaku dah. Zina, suka pada zina berlaku dah. Deraka kepada ibu bapa berlaku dah. Nah, setengah baru ni ceritanya ayah tu nak pergi kepada Mekah. Tebal getah, jual getah boleh mana? Boleh sekadarnya 3-400 ribu nak naik ke Mekah. Kemudian anak saat ni tu datang, ayah duit ya. Ayah tak duit dah ada bank WO. Deh, duit dah dalam bank WO. Mai minta pula lek malek, ya duit ya nak beli barang. Ayah tak duit tak ada, duk taruh di bank. Weh. Bawa dekat-dekat nak subuh tu ayah dia kata dah kan anak mai minta ya duit nah 100 200 dah ayah kata tak ada weh duit duk dalam bank. Kemudian anak buat apa nak? Anak ambil korang hatai di atas batu tekak bagi ayah. Maka nah apabila hatai di atas batu tekak ayah saat itu mepeh lepas tih ya giroyak kau mak ya. Ya temu ayah jadi gapo mak ni. Maka mai tengok ayah ya tusuk dah nyawa. Inilah akibat bagi anak-anak kita sedang yang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita patut fikir hadah anak kita lagi kadate kita nak buat lagu mana. Kita nak jadi alim ulama ke? Kita nak jadi orang soleh ke? Kita nak jadi orang baca Quran ke? Kita nak orang saat ni tu orang baik ke? Ini di atas kita masing-masing sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita fikir nak ke mana. Nah di kampung kita Punjawi ni belum daripada Senin dah 10 tahun lalu, 13 tahun lalu, amo klik sini mula-mula sekali. Amo dengar kat luar-luar ni, kampung kita Punjawi ni dengar tak apa. Orang makruf kata kampung Punjawi ni penuh dengan benda-benda tak molek. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu kata kampung kita ni penuh dengan ukara-ukara yang tidak baik. Ukara-ukara yang tidak comel. Tapi alhamdulillah di sekarang Allah Subhanahu wa taala ubahkan kampung Pohon Jawi ni daripada tak baik kepada baik, daripada tidak percaya akan percaya. Kemudian kita semua ni lah saudara-saudari kena jagakan rahmat ini, kena jagakan sinaran ini, kena jagakan cahaya-cahaya ini untuk anak-anak kita lagi ke datang. Di hari ini sedang saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena isi kepada anak kita agama pertama sekali. Kita kena isi pada anak kita Al-Quran. Kita kena isi kepada anak kita Ad-Dinul Haq. Kena isikan agama. Kena isikan semaya. Kena isi segala perkara-perkara yang terbaik kepada mereka. Di hari ini jalaning umur ya 5 tahun kita tak isi semaya. Umur ya 7 tahun kita tak isi semaya. Umur 7 tahun kita tak ajar baca Quran. Umur 10 tahun tak ajar baca Quran. Anak kita yang akan lari daripada Islam, masing hari masing jauh daripada Islam, masing hari yang akan deraka kepada kita. Sedang saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita kena fikir. Mari kita merenung kepada masjid kita. Kita merenung kepada kampung kita, kita merenungkan jiran-jiran kita. Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nabi kata barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia buat baik kepada jirannya. Dia buat baik pada jiran dia. Di hari ini berapa kali kita buat ganggu jiran. Nah, jiran kita duk baik, kita ganggu jiran kita. Kita balas dengan siapa atik di hari ini. Hari ini hari raya. Kita buka hati kita sikit. Buka hati kita tak salah dengan siapa. Kita ada kata siapa. Dengan jiran kita tak silap dengan siapa. Kita tak kecek lama mana dah. Hari ini kita buka dengan hari raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bukakan pintu rahmat daripada langit. Kita senang lagi sedang para hadirin hadirat. Kita senang lagi sekarang. Kita boleh makan lagi. Kita boleh tidur lagi. Boleh tidur jenera lagi. Tengok saudara kita di Palestin.
Puasa baru ni demo bang dan sejik. Dalam puasa demo bedil, demo godeh para puai dalam masjid. Mati di celah-celah batu, makan air kecing sendiri. Mereka setara mana. Tapi kita sekarang ada makan, ada minum. Boleh pilih lagi. Hari ni aku nak makan tom yang. Esok aku nak makan sup. Esok aku nak makan papik. Lusa aku nak makan tom ga. Nak makan kita kata kempek. Tapi orang-orang di Palestin, saudara kita Palestin, adakah kita angkat tangan, ya Allah tolong saudaraku Palestin, mereka tak ada makan, mereka makan air kecing, mereka minum air kecing, makan ni tak ada. Tapi kita sekarang, kita fikir apa? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini adakah kita angkat tangan, Allahumma mansur ikhwanana fi Palestin, Allah mansur ikhwanana fi Gaza. Ada ke tak kita fikir lagu ni? Sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita patut fikir, kita isikanlah iman kita tegak. Di hari ini Dajjal belum datang lagi, belum matahari nak jatuh lagi, tapi tak berapa lama Imam Mahdi nak berlaku. Karena Nabi SAW katanya tak akan berlakukan kiamat. 4 perkara sudah berlaku dah. Yang pertama, relax. Yang kedua, suka pada benda mabuk. Yang tiga, suka pada berzina. Yang keempat, orang suka makan reba. Yang kelima, orang suka berzina. Bersuka ke? Deraka kepada ibu bapa. 1, suka relax. Yang 2, suka benda mabuk. Yang 3, suka pada zina. Yang keempat, banyak orang deraka kepada ibu bapa. Yang 5, suka makan reba. Benda ni sudah berlaku. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang masa ada sikit sebanyak ni, kita fikir suluh jauh-jauh sikit. Pas gapo nak berlaku tempat kita, gapo nak berlaku lai kampung kita, gapo nak timbul tempat kita, kamari kita kena berdoa banyak-banyak, sama banyak sangat. Kena teriak dengan Allah Taala. Kita sedar teriak dak boleh puasa ni. Ya Allah, apa dosaku ya Allah? Apa kesilapan sifat aku ya Allah? Apalah dosa ibu bapaku? Kita biasa minta dak? Ya Allah, selamatlah anakku, solehlah anakku, jadi baiklah anakku, jadi hafizul Quran ya Allah, jadi alim ulama. Adakah kita minta kepada anak-anak kita dan keluarga kita, ahli kampung kita? Dan daripada semua kita ni, adakah di dalam masjid kita hari ni kalau kita ada deraka ke ibu bapa, maka kita pergi maaf lah. Kalau ibu bapa kita ada, kita pergi minta maaf lah. Jangan kita halak kata siapa ibu bapa kita pejam mata, kita tak ada bermaaf-maaf. Ayah kita ada duduk di UK kata-katanya dah, duduk di basah padi, kita tak ya lepas pucuk. Anak kaya-kaya aja. Kerja ke kau, kerja besar-besar aja. Besar-besar, duit banyak. Mak kita pucuk basah padi. Makan tak ada, makan tak cukup. Dia tanya pia tu, orang tua mana tak tahu tu tepi tu. Kalau kita ada orang tua lagi, kalau kita ada ibu bapa lagi, ibu bapa kita kecil hati pada kita, maka kita lah yang azab lagi pula, kita lah tak bahu syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kata al jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki bagi ibu kita. Kalau ibu kita ada lagi saudara-saudari, hari ni kita pergi maaf, kita pergi peluk dengan dia. Amalan 5 perkara tak ada kena baca, tak ada kena kata Allahu Akbar, tak ada kena bergasbah la ilaha illallah, tak ada kena kata subhanallah. Amalan setengah daripadanya, kita waktu pagi tengok ayah kita, tengok ibu kita, tengok ibu kita dengan syauq, dengan kita suka, kita kasih, kita sayang. Allah Subhanahu wa taala pahala kepada kita seolah Allah kita buat haji dan umrah. Siapa dia tengok kepada muka ayah, siapa dia tengok pada muka ibu dengan kasih, dengan sayang, dengan syauq, dengan peluk kepada ibu dan bapa, maka Allah Subhanahu wa taala pahala ke dia hajjun wa amratun, pahala haji dan pahala umrah. Ini tak ada kena buat amal. Tak ada kena bergasbah la ilaha illallah, tak ada kena kata subhanallah, tak ada kena kata Allahu Akbar, tak ada kena semaya Allahu Akbar. Dah. Kadang dia tengok muka ibu, tengok muka ayah, dia wasa kasih sayang. Tu hewi pala umrah dan pala haji. Yang kedua, orang tengok Quran saja. Dah tengok Quran. Tak ada baca lagi. Pas kita bulan Ramadan ni puak tak nak baca Quran. Amo biasa temu dengan orang Arab seorang masa duduk luar negeri. Saudara-saudari, dia tengok fuk kita baca Quran. Dia mari tengok. Antal Arabi? La, ana mul Arabi, ana al-Ajani. Aku orang kampung, aku orang luar, aku bukan orang Arab. Min aina hadarta, di mana mu hadir? Aku hadir min hadartu min janub Thailand. Aku hadir daripada janub Thailand. Aku hadir pada hujung dunia yang sebelah naik. Faham bang pun boleh baca Arab? Aku baca Arab, ta'allamtul Arabiyyah. Aku mengaji bahasa Arab. Pas dia tengok fak kita baca Quran 4-5 orang duk bocor sejid, dia teriak mata, titik mata tak. Ya orang Arab, tapi dia tak pandai nak baca Quran. Ya orang Arab nak baca kalamullah tak pandai. Dia teriak, tapi akhir-akhir lagu mana saudara-saudari.
Ya buat lagu nak, ya ambil Quran, ya buka Quran, ya tunjuk. Ya tunjuk sebagai mata titik tak Quran. Kenapa? Karena ya sedihnya dia orang Arab tapi dia nak baca Quran tak boleh. Dia orang bahasa Arab tapi tak kuasa nak baca kalamullah. Tapi kita yang pandai baca Quran, kita bacalah sebanyak-banyak. Dah, pergi Quran saja, tengok Quran kasih, patut kita dekat Quran, boleh pahala. Yang ketiga, tak ada kena buat amal. Tak ada kena buat amal. Yakni seorang yang tengok Baitillah, misalnya orang ni duduk Mekah tengok Baitillah, dia tengok dengan hati dia suka, hati dia hormati pada Baitillah, dia dapat pahala. Yang keempat, orang tengok muka orang lain. Tengok pagi-pagi kita duduk tepi rumah orang lain, tengok orang lain tu baik, kita tengok dengan kasih, tengok dengan sayang, Allah Subhanahu Wa Taala wi pahala dengan terhadap kita semaya Allahu Akbar. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, amba nak pesannya 2, 3, 4 perkara. Sayyidina Ali ada kata, siapa-siapa dia nak rahmati dan siapa-siapa dia nak selamat di dunia dan selamat di akhirat, maka dia kena ada 5 perkara. Nah, amba nak pesan akhir ni hujung ni, Sayyidina Ali ada pesan kepada kita, 5 perkara orang nak selamat, 5 perkara orang nak berjaya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berpesan, khamsun qarabahunna sa'adah. Siapa-siapa yang nak beruntung di dalam dunia, nak beruntung di akhirat, 5 perkara. Yang pertama, Sayyidina Ali kata, orang yang nak beruntung di dalam dunia dan nak beruntung di dalam akhirat, yang pertama sekali, al-ibnu al-barru. Pertama sekali, anak yang baik kepada dua ibu bapa. Anak yang buat baik kepada ibu bapa. Sebab tu kita pergi pala anak kita macam mana? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hadzal walada barran liwalidayhi. Baca doa ni. Kalau kita nak anak kita berjuruh, kalau anak kita keras hati, Nabi hajar pada kita, kita baca pergi kepala anak kita macam mana? Allahumma ja'al hazal walada baran biwalidai. Hei Allah, minta mu jadilah budak ni budak yang baik, budak yang buat baik pada ibu bapa. Kita baca doa ni. Ataupun doa Nabi hajar lagi, Allahumma ighfir zambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ni kalau anak kita keras perut, anak kita degil, anak kita tak dengar, kita baca doa ni pergi kepala dia, Allahumma ighfir zambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Baca doa ni. Pertama sekali kita cari, kita sani usaha we dapat dalam rumah tangga kita, kalau kita nak berupa, nak beruntung dan nak bertuah, yakni al-ibnul barru, anak yang baik. Yang kedua, wazaujatus salihah, perempuan kita, isteri kita salihah. Tak jawab mulut tok lelaki. Tengok hak tok lelaki lagu ana patu fok kita lah ni tok kaki kecek sepatah bini 5. Kada tok lelaki 5 ya tel 15. Ni, patu nak royak kata le rumah tangga mana, dalam rumah tangga mana kalau isteri dan suami tak belaga. Jadi balah tok lelaki kok ni. Nah, tok lelaki hulu bini hilang, tok lelaki jatuh bini hendak naik. Rumah tangga ni rezeki payah. Dalam rumah tangga mana kalau tok lelaki dan isteri, suami dan isteri jadi seleheng semua, dalam rumah tangga ni orang panggil rezeki payah. 2, sebab tu kita kena cari perempuan dan pula isteri kita, isteri yang salihah. Hak ni Nabi kata nukihat min mra'atin lidiniha wa jamaliha, lagi pula wa apa wa ghinaha, dah lagi pula isteri yang kita nak kahwin ni kena carikan pertama kali ugamu. Ugamu pun nombor 1, lepas tu janguk, lepas tu kaya dah. Yang pertamanya kita tak ugamu, yang keduanya titih baris baik. Yang ketiga, hak nak beruntung dalam dunia ni wasadiqul wafiyu, yakni kawan yang baik. Sains ni penting ni, sains tepi kita. Sains rapik ni orang panggil sains mati, bukan sains cari makan, sains mati. Orang panggil orang panggilเพื่อน กินหาง่าย เพื่อนตายหายาก dah. Orang panggil sains hak mati. Kalau kita sakit, kalau kita capek, kalau kita ke mana, sains seorang ni mari cari kita. Yang keempat, wal jarul mukmin, dan pula jiran orang mukmin tepi kita ni, jiran orang mukmin. Yang kelima, wal alimul faqih,
orang alim yang faqih. Kalau ada lah kampung lah tempat mana ada 5 perkara ni, Saidina Ali kata, yang pertama anak yang baik, anak yang soleh, yang keduanya isteri yang salihah, yang tiganya saing yang baik, yang keempatnya jiran yang mukmin, yang kelima ada orang alim fiqh. Dalam kampung kita lah tempat kita ni ada orang yang alim fiqh. Gitulah ibu saudara saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengingat kepada kita, kadal fakru an yakuna kufra, hampir-hampir kerana kemiskinan ilmu, kemiskinan iman, kemiskinan harta, seorang boleh menjadi kufur. Apabila seorang tu ya sangat-sangat kunat, pesesok, sangat-sangatnya papa, sangat-sangatnya dah gapo dia orang panggil miskin, ini salah satu nak membawa pada seorang itu jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ramai masyarakat kita yang tinggal bersama antara lelaki perempuan tanpa nikah, dan paling ramai hari ini wanita Islam yang cara berpakaian, cara duduk, cara makan tidak menggambarkan sebagai seorang Islam. Seluruh masyarakat mesti bertanggungjawab, berfikir dan berusaha mengatasi dengan segera. Namun ibu bapa mesti menanam benih agama yang kuat. Masyarakat seluruh mestilah sedar dan bersama mencari jalan menghatikannya. Dan kemudian sedang saudara saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini patutlah kita fikir, patutlah kita carilah masa kita yang akhir ni. Kalau mana dia kita masa ada lagi boleh beribadat kepada Allah, kita wa amalah wis sungguh. Patut kita ibadatlah wis sungguh, kita semayalah wis sungguh. Apabila kita mati kita nak semaya tak boleh dah. Apabila kita mati nak baca Quran tak boleh dah. Pada hari ini kita berharapnya saudara-saudari hak yang mana ada ibu, yang mana ada bapa, kita pergi carilah bapa kita, pergi carilah ibu kita. Kalau ibu kita sudah mati, ayah kita sudah mati, kita heratlah anak kita pergi kepada kubur, pergi baca tahlil ataupun bacakan masalah Yasin. Karena katanya Nabi SAW, siapa dia baca Yasin di atas kubur hari Jumaat ataupun hari raya, Allah Subhanahu wa taala setiap harah Yasin kita baca Yasin satu harah, Tuhan ampun satu dosa. Wal Quranil Hakim, berapa harah Allah Taala ampun mengikut harah-harah Yasin yang kita baca di atas kubur bagi ayah kita, bagi ibu kita yang sudah mati. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama merenungkan, kita sama-sama berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyakkan amalan kita banyakkanlah daripada ibadat kita, baca Quran kita selepas Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا يا الله يا Tuhan kami, ampuni dosa kami
dosa ibu bapa kami, dosa isteri kami, anak-anak kami dan semua keluarga kami. Ampunilah dosa kecil, dosa besar, dosa yang sengaja atau tidak sengaja. Ya Allah, permudahlah, ya Allah, permudahkanlah jalan syurga kami, tutuplah jalan neraka terhadap kami. Ya Allah, berkatilah umur dan usia kami. Ya Allah, ya Rahim, sucikanlah hati kami. Ya Allah, ya Jabbar, jauhlah daripada kami dan keluarga kami syirik dan murtad. Janganlah engkau akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Saudara kami di Palestin sedang ditimpa kesusahan dan musibah yang kuat. Mereka dianyanyai. Sudah lebih-lebih 30,000 anak-anak kecil dan wanita yang tidak berdosa dibunuh, mati di celah runtuhan bangunan dan batu bata. Mereka dalam kelaparan, ya Allah. Anak-anak terpaksa makan rumput kering dan air kecing unta. Ya Allah, sungguhlah malan hidup mereka dengan kuasa-Mu, ya Allah. Tolonglah mereka, bantulah mereka, memenangkanlah mereka. Allahumma inna nasta'inuk wa nastaghfiruk wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullan. Allahumma sabbit ikhwanana al-mujahidin fi Filastin, khususan fi Gaza, wahkin dima'ahum. Allahumma alaika bil yahud as-suhyuniyin al-mal'unin wa anzil ghadabaka alaihim. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa puak kami, ya Allah, di dalam masjid ini, ya Allah. Sama ada daripada yang tua, sama ada daripada yang muda, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa puak kami di kampung Punjawi ini, ya Allah. Karena kami tahu kami banyak silap dan kami banyak salah, ya Allah, terhadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa baru, dosa lama, ya Allah, dosa kecil dan dosa besar, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati puak kami di kampung Punjawi ini, ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami semua ini ada deraka kepada-Mu, minta kampung, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa kami, sekiranya mereka yang ada lagi, ya Allah, ataupun mereka yang mati, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, ampunkanlah dosa-dosa puak kami di dalam masjid kalau sekiranya ada salah dan silap dengan ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kami tahu kalau kami tidak dapat terampung daripada ayah dan ibu, tidak bermaaf daripada ayah dan ibu, kami nescaya diazabkan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, isteri kami, anak kami, keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, fikirkanlah, ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah daripada kamakan-kamakan masjid, ya Allah, daripada Iman dan Khatib dan Bilal, ya Allah. Ya Allah, bersatukanlah hati-hati mereka terhadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di kampung Punjawi, ya Allah. Ya Allah, akad-akadkanlah daripada mungkarat, ya Allah, daripada benda-benda tidak baik di kampung Punjawi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akadkanlah segala benda-benda fahsyat, benda-benda tidak baik, benda-benda tidak comel, ya Allah. Ya Allah, kami takut kepada-Mu pada hari nanti, ya Allah, di dalam kubur kami, di mahsyar kami, akan disoal kami satu persatu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, sekiranya puak kami ada salah dengan-Mu, ya Allah. Kami ada salah dengan ibu-ibu bapa kami semua, ya Allah. Ya Allah, tinggikanlah darjat ibu dan ayah kami di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, tinggikanlah darjat ayah kami dan ibu kami di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik, orang yang comel, ya Allah, orang yang soleh, ya Allah. Ya Allah, mintalah lepas pada Ramadan kami boleh jaga semaya jemaah, ya Allah. Kami boleh jagakan Quran, ya Allah. Ya Allah, kami boleh jaga isteri kami daripada maksiat, ya Allah. Boleh jagakan anak-anak kami daripada benda-benda tidak baik, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemuda dan pemudi di kampung Punjawi ini, ya Allah, daripada pemudi yang terbaik, pemudi yang berjiwa, pemudi yang ingat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bilangkanlah kami daripada golongan orang-orang yang takwa, daripada golongan orang-orang yang saleh. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa baru, dosa lama, dosa kecil, dosa besar, dosa
yang kami tahu dan kami tidak tahu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa di antara kami semua. Kalau ada salah dan silap ya Allah, kalau kami ada terluka hati di antara kami, minta keampunkanlah ya Allah. Ya Allah, daripada antara yang tua yang muda, daripada yang tua yang muda, daripada kecil dan besar, ya Allah, merahmatilah kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung ini kampung yang makmur, kampung yang damai ya Allah, kampung yang terbaik ya Allah di sisimu ya Allah. Ya Allah, timbulkanlah aling-aling ulama ya Allah, timbulkanlah daripada anak-anak yang soleh ya Allah, timbulkanlah anak-anak yang hafizul Quran ya Allah, timbulkanlah orang-orang yang terbaik di sini, perempuan yang salihah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah yang ada di dalam masjid dan di luar masjid ya Allah. Ya Allah, yang mana baca Quran, timbullah Quran mereka ya Allah. Yang mana semaya Jumaat, terimakanlah Jumaat mereka ya Allah. Mana yang tarawih, terimalah tarawih mereka ya Allah, dan tarawih kami ya Allah. Ya Allah, zikir kami, tahlil kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, timbulkanlah di kampung Jawa ini orang-orang yang terbaik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dikirakan olehmu di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, dosa kecil, dosa besar ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa ibu bapa kami dan keluarga-keluarga kami ya Allah. Ahli kampung kami semua ya Allah, adik-beradik kami dalam kampung ini ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati ahli kampung kami, satukanlah hati ahli kampung kami ya Allah. Ya Allah, jangan berpecahlah ahli kampung kami ya Allah. Baikkanlah mereka itu di dunia dan di akhirat ya Allah. Bagikanlah keuntungan kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah ahli kampung kami majlis Quran ya Allah, halqah Quran ya Allah, halqah agama ya Allah. Ya Allah, timbulkanlah orang-orang mengajar di kampung kami, di masjid kami ya Allah, penuh dengan amalan-amalan ya Allah, seperti Masjid Nabawi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hidupkanlah hati-hati kampung dan hati-hati kami semua ya Allah. Ya Allah, tampunkanlah dosa-dosa kami, kesilapan kami dengan ibu dan ayah kami, dengan ibu bapa kami dan guru-guru kami semua ya Allah, dengan keluarga kami dan pula dengan adik-adik kakak kampung kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah budak-budak di sini budak yang terbaik, budak yang beriman, budak-budak yang saleh ya Allah. Akan pimpinkanlah semua dalam kampung kami kepada orang-orang yang terbaik, orang-orang yang ma'ruf, dan orang-orang yang menyuruh dengan ma'ruf dan pula menegahkan dengan perkara-perkara yang mungkar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, simpankanlah hati kami, baikkanlah hati kami ya Allah, dukungkanlah hati kami kepada amalan-amalan yang saleh ya Allah, amalan-amalan yang terbaik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.